Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mil'as samawati wa mil'al ardh. Wa bihi ma syaa min syai'in ba'd. Subhanahu subhanahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi syari'atihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadil yang berbahagia Ustaz Nik Malik selaku pengkuliah sebentar tadi, seluruh ahli-ahli jawatan kuasa kelas pengajian Medan Ilmu Kota Baru Kelantan, seterusnya kepada para hadirin hadirat, para pendengar yang mengikuti program kita secara online dan juga secara bersemuka pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberi keizinan oleh Allah untuk sama-sama kita meneruskan agenda ilmu, agenda pengajian kita. Walaupun kita masih dikengkang oleh COVID-19 dan alhamdulillah menampakkan tanda-tanda yang baik dan akan berlaku pemulihan di dalam negara kita ini. Dan alhamdulillah di dalam mesyuarat jawatan kuasa bebas darurat negara yang saya diamanahkan untuk menganggotai salah seorang daripada mereka, alhamdulillah pemantauan yang kita buat menampakkan petanda yang positif. Alhamdulillah bagi kita, kalau situasi berkembang lebih baik, keadaan lebih terkawal, rakyat mengikuti SOP dengan baik, dan rakyat negeri Kelantan ini seharusnya mendaftar untuk divaksinasi kerana dia adalah kepentingan untuk agama kita, negara kita, dan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengangkat bala bencana yang menimpa negara kita dan menimpa dunia ini secara umumnya. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini saya ingin menyebut beberapa isu yang menyentuh perkembangan politik dalam negara kita dan isu-isu semasa
Dan barangkali sempat saya akan sebut dua isu yang besar. Yang pertamanya iaitulah isu penggunaan nama Allah Subhanahu wa taala yang diputuskan oleh mahkamah baru-baru ini, dan dia masih berada di peringkat rayuan. Cuma saya akan sebut di sudut ilmu agama. Yang kedua iaitulah berkenaan dengan kesatuan umat. Kesatuan umat Islam di dalam negara kita ini untuk kita menangani segala isu yang berlaku di dalam negara, sebab segala-galanya dia akan balik kepada kuasa politik, dan kuasa politik ini bergantung kepada kesatuan umat Islam Bumi Putera yang ada di dalam negara kita. Kedua-dua isu ini saya bawa melalui beberapa ayat Al-Quranul Karim. Di akhir suratul Maidah, daripada ayat 116 sehingga kepada ayat 120. Firman Allah Ta'ala, "Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim. Falamma tawaffaytani kunta antar raqiba 'alaihim. Wa anta 'ala kulli syai'in syahid. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk. Wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim." Qala Allah, "Hadza yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalikal fawzul 'azim. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir." Maksudnya, dan ingatlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, ketika Allah berfirman, "Wahai Isa ibnu Maryam, engkaukah yang berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain dari Allah?" Lalu Nabi Isa alaihi salam menjawab, "Maha suci engkau wahai Allah. Tidaklah layak bagiku mengatakan sesuatu yang aku tidak berhak mengatakannya. Jika aku ada mengatakannya, maka tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedang aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu.
kerana sesungguhnya engkau jualah yang amat mengetahui perkara-perkara yang gaib. Pada hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, di akhir suratul Maidah, Allah Subhanahu wa taala membongkarkan satu maklumat ilmu supaya ia dilihat oleh seluruh manusia, termasuk golongan yang beriman hanya kepada Nabi Isa alaihi salam. Mereka beriman kepada Allah dengan mengatakan Allah ini ada keluarga, ada ibu, ada anak. Lalu Allah Subhanahu wa taala membongkarkan di dalam Al-Quranul Karim dengan cara Allah menyebut kepada Rasulullah apa yang Allah pernah sebut kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim. Firman ini disebut di dalam kitab Injil ataupun Bible, di mana tidak ada satu kenyataan di dalam Bible yang berasal daripada Nabi Isa alaihi salam, yang mana Nabi Isa alaihi salam di zaman itu mendakwa dirinya sebagai anak Allah. Ini maklumat ilmu. Tidak ada di dalam Bible, tidak ada di dalam kitab Injil. Yang ada iaitulah pengikut-pengikut Nabi Isa alaihi salam yang tidak menerima hakikat dan mereka tidak mahu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ini ta'assub secara membabi buta kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan di zaman itu perlu kita lihat sejarah tamadun manusia. Zaman itu ada macam-macam agama. Manusia menyembah, ada yang menyembah manusia, itu paling ramai. Ada yang menyembah dewa-dewa, termasuk agama Hindu, agama Buddha, yang meletakkan dewa-dewa. Ada dewa hujan, ada dewa langit, ada dewa bumi, yang dianggap oleh mereka penjaga dan pengawal. Dan unsur ini telah diubah. Asalnya memang agama samawi yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihi salam melalui kitab Taurat. Diajar bahawa yang mengurus, menjaga dunia, hujannya, mataharinya, panasnya, sejuknya, malam, siang, dijaga oleh hamba Allah yang bernama malaikat. Ada malaikat yang meniupkan angin. Ada malaikat yang menjaga nyawa manusia. Ada Munkar, ada Nakir, ada Jibril, ada Israel. Sebagaimana yang diajar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini diambil daripada Islam, tapi dia bawa masuk di dalam agama masing-masing. Lalu mereka dia tak sebut malaikat, dia sebut dewa. Ada dewa matahari, ada dewa yang jaga hujan, ada dewa itu, ada dewa ini. Dan dia menganggapkan dewa-dewa ini adalah Tuhan. Kita yang menjaga ini, makhluk yang jaga ini kita panggil malaikat. Siapa dia malaikat? Malaikat adalah makhluk Allah.
Tuhan adalah Allahu Azza wa Jal. Mereka dia potong separuh. Ada orang yang sembah matahari. Kenapa ada dewa matahari? Dewa matahari itulah Tuhan. Ada yang keluar bila waktu hujan, terutama di negara-negara Arab. Yang hujan dia sekali, 2 kali setahun. Kadang-kadang tak ada hujan walaupun sekali. Pernah saya duduk di Mesir 2 tahun, baru hujan sekali. Turun hujan. Dia rasa pelik, dia rasa ganjil. Tempat kita ni jenuh kena jual payung. Hujan je. Tama-tama bulan 10, 11, 12 tu hujan. Tempat dia hujan ni satu benda yang ganjil. Dia semuh. Bila hujan dia keluar, dia semuh, dia kata ini dewa hujan, dan dewa itu adalah Tuhan dia. Begitulah seterusnya. Menyebabkan bila pengaruh ini masuk di zaman Nabi Isa AS. Lalu selepas daripada Nabi Isa AS menyampaikan dakwah oleh kaumnya, Nabi Isa bersama-sama dengan Al-Hawariyun, penolong-penolong baginda yang sangat patuh, yang sangat taat kepada Nabi Isa AS, menyampaikan dakwah. Alhamdulillah ramai juga yang terima. Dan ramai juga yang menolak. Paling ramai menolak di zaman itu. Mereka menentang perjuangan suci yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Maka setelah Nabi Isa AS ini kemuncak diuji oleh Allah, kaumnya menentang dengan keganasan. Dia cuba untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, ini kuasa Allah. Ada seorang yang bernama Yahuda. Rupa dia sama dengan Nabi Isa AS. Disamakan oleh Allah. Lalu mereka menangkap Yahuda. Lalu digantung di tiang, diseksa dengan anggapan itu adalah Nabi Isa AS. Allah menyebut wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa ini tidak dibunuh. Dia tidak disola, disalib. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan wajah yang sama. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke langit. Illa rafa'ahu Allah. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat Nabi Isa alaihi salam. Lalu dianggap Nabi Isa ni dibunuh. Selepas daripada itu pengaruh yang bercampur di antara agama yang dibawa oleh Nabi Isa dengan pengaruh yang ada di dalam agama-agama yang muncul sezaman dengan itu. Mereka bentuk satu ajaran. Ini sejarah yang berlaku. Satu ajaran menyebabkan mereka merombak ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Dia rombak. Zaman Nabi Isa tak pernah sebut aku ni anak Tuhan. Ini kena ingat. Tidak ada fakta. Tidak ada dalam kitab Injil ataupun kitab Bible yang ada sekarang. Walaupun Bible ini diubah beberapa kali. Diubah. Jadi isu dalam parlimen. Bila saya sebut dipesongkan, dia marah. Sebut pesong marah, ubah tak apa. Tak apalah. Itu hak dia lah. Saya kata kalau orang Kristian ini minta supaya sebut diubah, tak apalah, saya sebut diubah lah. Saya dia kata peso ni berat sangat. Diubah tak apa. Padahal kalau bahasa mudah kan, gila ni kasar lah. Tapi kalau kita sebut tak siuman, dia sejuk sikit. dia lembut sikit. Padahal hak tulah je gila belaka. Jadi tak apalah, dia kata diubah.
Memang Bible ini diubah beberapa kali. Walaupun dia ubah, fakta yang mengatakan Nabi Isa AS ni adalah anak Allah. Dan Allah ini ada isteri, tidak pernah wujud di zaman Nabi Isa AS. Tak pernah wujud. Zaman Nabi Isa ni Rasul sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang satu. Bila datang pada hari ini, para hadirin hadirat sekalian, isu penggunaan nama Allah Subhanahu wa taala. Penggunaan nama Allah ini, kalau kita buka di dalam Al-Quranul Karim, Allah telah sebut. Kalau ditanya kepada orang bukan Islam, termasuk Ahlul Kitab, termasuk orang agama Kristian, agama Yahudi, Man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kita tanya dia, tanya orang Kristian, tanya siapa sekalipun yang sembah berhala, siapa yang buat langit dan bumi? Kita tanya dia. Allah sendiri sebut dalam Quran. Nescaya mereka, orang bukan Islam ni, orang Yahudi, orang Kristian, orang apa sekalipun yang sembah berhala, Buddha, Hindu, dia akan menyebut Allah. Maknanya dia guna perkataan Allah. Itu disebut di dalam Al-Quranul Karim. Cuma isu yang berlaku di zaman kita ini, ada perbezaan dia. Kalau kita tanya siapa buat langit dan bumi, nescaya mereka akan mengatakan Allah. Maknanya dia menggunakan perkataan Allah, dan Allah sendiri pun sebut benda macam ni, dan dia bukan menjadi satu kesalahan. Itu perhati molek. Baik, dia nak guna untuk terjemahan kitab dia. Itu bab lain. Bab lain. Umpamanya kalau kita bertemu dengan orang bukan Islam dalam negara kita, kita pun berkecek dengan dia. Kita bagi tahu, kita buat soalan untuk dia. Allah hujan lebat, kita kata alhamdulillah nikmat. Hujan ni siapa yang turunkan? Kita tanya dia. Takkan dia nak kata tokoh? Takkan dia nak kata dewa? Takkan dia nak kata itu, nak kata ini? Kalau dia sebut Tuhan yang menurunkan hujan, Tuhan tu siapa? Allah menyebut, tentu dia akan kata Allah Subhanahu wa taala. Maka penggunaan Allah dalam konteks yang seumpama ini tidak ada masalah. Kerana sememangnya Allah ini menjadi Tuhan kepada semua manusia, semua makhluk. Jadi bila makhluk ini nak menyebut Allah Subhanahu wa taala, dibolehkan, tak ada masalah. Itu kita kena betulkan kedudukan. Adapun apabila dia nak terjemahkan kitab Bible, nak terjemah ke dalam bahasa Malaysia, daripada perkataan God. Kalau kita tengok TV itu, Mak Saleh dia rajinlah bila ada apa-apa, oh my God, God dia ni Tuhan. Jadi bila dia nak terjemah, dia nak sebut Allah, itu tak boleh. Sebab apa? Apa yang ada di dalam agama Kristian ataupun Nasrani, sebagaimana yang saya sebut, Nabi Isa AS tak pernah mendakwa bahawa dia adalah Tuhan. Dia adalah anak Tuhan. Tak ada. Dia tak pernah sebut, aku ni anak kepada Tuhan. Tak ada. Ini tidak ada fakta ilmiah di dalam mana-mana karangan yang dikarang oleh pengarang di mana-mana zaman. Tidak ada. Yang ada iaitulah individu yang ta'assub kepada Nabi Isa AS di zaman itu, yang
mereka ini tidak nak beriman kepada kewujudan ataupun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas daripada itu. Dia mengatakan bahawa nabi dan rasul adalah Nabi Isa alaihi salam saja, dan Nabi Isa ini dalam waktu yang sama dia adalah anak Tuhan. Bermula daripada situ. Dan pengaruh ini merebak kerana kebetulannya yang pindah jadi begitu ni, orang ni dia bawa agama Kristian dan dia nak permudahkan agama Kristian. Dia nak mudah. Agama Kristian asalnya agama yang tak boleh minum arak. Ini ada fakta. Arak tak boleh. Benda yang memabukkan tak boleh diminum di dalam ajaran Kristian asalnya. Lalu apabila dia dipindah, nak supaya orang ni masuk agama Kristian ni, orang panggil happy, dan ada banyak kebebasan, tidak diikat oleh agama dalam banyak perkara. Akhir sekali oleh kerana manusia ni ramai yang suka minum arak zaman itu, maka satu persidangan dibuat dan diputuskan bahawa arak ni boleh minum, tapi jangan mabuk. Jangan sampai mabuk. Jadi jangan sampai mabuk ni, para hadirin, para pendengar sekalian, apa hak dia? Ada orang minum arak ni 4 gelas baru mabuk. Maknanya minum 3 tak apa. Ada orang minum 2 gelas baru mabuk, maknanya minum segelas tak apa. Tapi ada orang minum segelas pun mabuk. Jadi macam mana kita nak tahu mabuk tak mabuk? Itu memberi gambaran bahawa menghalalkan minum arak ini bukan acuan agama. Maka macam mana sekalipun bila dia membolehkan penganut agama Kristian ini minum arak, maka ramailah orang masuk Kristian. Dan dia menghalalkan beberapa aurat. Waktu dia buat persidangan untuk ubah, dia minta supaya sebut ubah, jangan sebut seleweng. Ubah. Antaranya iaitulah berpakaian. Pakaian ni tak ada aurat. Sedangkan aurat yang diturunkan oleh Allah di zaman Nabi Isa AS kepada wanita, kepada lelaki, ada aurat dia tersendiri, dan aurat ini lebih berat daripada aurat yang diturunkan oleh Allah di zaman Nabi SAW. Aurat orang perempuan. Orang perempuan ni dia kena tutup semua. Tutup semua. Kita dalam agama Islam ni, orang nak tutup semua, nak pakai perudah, dia sunat, bukan wajib. Kecuali orang-orang tertentu yang membawa fitnah, comel berdoa lalu. Comel berdoa lalu. Kalau berjalan, ikut jalan tu email janggut panjang tu. Umur 80 tu. Bergetar lagi janggut. Pasal apa? Comel berdoa. Bila sampai tahap tu, dia boleh jadi wajib untuk dia pakai perudah tutup kecantikan yang dianugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umumnya pakai perudah ini sunat. Sunat. Itu saja. Cuma hari ni orang lelaki pun pakai perudah juga. Mari Covid ni pakai perudah belaka. Dulu di China, sejarah di Wuhan, siapa-siapa yang pakai tudung dia dipukul. Orang Islam pakai tudung dia pukul. Allah bayar cash. Allah buat mari Covid. Menyebabkan kita lihat pakai perudah belaka. Dulu anti sangat. Terutamanya wanita pakai perudah tu marah sangat. Bila mari Covid, tu dia pakai. Yang front line dengar, pakai macam nak naik ke bulan. Baik, tak apalah. Para hadirin, bila orang Kristian dia nak terjemahkan kitab dia daripada God kepada Allah, kita mengatakan tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab bagi mereka Allah ni dia ada anak, iaitu Nabi Isa AS. Dia ada isteri,
Siapa dia? Maryam. Akidah kita senang je. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu satu. Itu Allah. Sifat dia, Allah itu satu. Allah tempat kita mengadu segala-galanya. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Ya. Dia tidak memiliki anak. Itu dia Allah. Menyebabkan bila perkataan Allah ini nak diterjemah dengan makna Allah ni ada anak, itu tak boleh. Dan untuk makluman saudara dan saudari, para pendengar sekalian, kita kena faham perkara ini di sudut percaturan politik dalam negara kita. Ada sesetengah orang ni dia tidak bertanggungjawab, tidak beramanah. Dia mengatakan bahawa zaman PAH duduk dalam kerajaan ini diputus oleh mahkamah, dia kata boleh. Zaman dulu tak boleh. Ini. Kadang-kadang kita jeng juga dah ni. Nak jawab guana ni. Kadang-kadang sesetengah orang kita hak-hak tu hanya gomo mari pula. Telefon saya, dia kata buat gapo tu ada ulama dah. Para hadirin sekalian, kita kena ingat di zaman 22 bulan Pakatan Harapan, dia meretah negara kita. Hakim-hakim di Mahkamah Persekutuan ini banyak yang ditukar, yang patching, kemudian dilantik baru. Pelantikan ini banyak dilantik orang-orang yang sangat liberal, jenis liberal. Orang liberal yang tidak ada ikatan agama ni, dia payah. Dia kira logik akal je. Logik akal. Orang perempuan, dia jenis lembut. Jenis lembut. Lalu dia nak tukarlah daripada berkawan dengan orang lelaki, dia duduk dengan orang puan. So kita panggil ponda. Orang liberal kata ini hak dia, ini kebebasan kita kena bagi kepada dia. Bukan saja dia nak jadi ponda macam tu, hatta dia ubah jantina pula. Macam di Amerika, di England, ubah jantina. Kahwin, ada satu kih dulu, boleh melahirkan anak. Berpuluh-puluh ribu habis. Dia ubah dia punya alat kelamin apa semua sekali. Orang liberal ini dia boleh terima. Maka liberal ini dia bercanggah dengan pendapat agama. Islam tak boleh. Manusia yang lelaki dia kena balik jadi lelaki, yang perempuan dia kena balik perempuan. Dia tak boleh. Walaupun ada ciptaan daripada awal Allah Subhanahu Wa Taala buat manusia ini, dia panggil khuntha muskil. Dia beranak-beranak. Dia ada dua alat kelamin. Laki pun duduk dia, perempuan pun duduk dia. Dia bersu ada baru ni. Saya kata kena benda ni kita kena tanya pakar. Dia ni mana satu yang sebenarnya berfungsi. Pakar ni dia boleh cek daripada kecil, daripada awal. Maka kena ubahlah. Kena ubah pergi hospital. Maknanya kalau dia ni lelaki, maka kena ubah supaya alat kelamin dia yang perempuan ini orang panggil dibuang dan seumpamanya. Zaman moden ini boleh. Sebab apa? Sebab Islam dia nak Islam ni zakar wa untha. Allah buat manusia ni lelaki dan perempuan. Inna khalaqnakum min zakarin wa untha. Lelaki perempuan. Allah tak sebut aku buat manusia ni boleh belaka. Tak. Baik. Liberal inilah yang menyebabkan timbul masalah dalam sistem kehakiman dalam negara kita. Dan insya-Allah pihak kerajaan kita akan mengambil tanggungjawab ini dan insya-Allah dalam proses rayuan yang dibuat oleh Mahkamah Rayuan
Mahkamah Tinggi Rayuan, insya-Allah mudah-mudahan dapat diselesaikan. Cuma saya nak sebutnya di segi fakta ilmiah, orang bukan Islam kalau dia nak sebut nama Allah dalam situasi, kalau kita tanya dia siapa yang buat langit, siapa yang buat bumi, siapa yang buat manusia, kalau dia sebut Allah, itu dibolehkan, tak ada masalah. Sebab apa? Itulah Allah yang sebenar. Tapi kalau dia nak menyebut bahawa Allah God, dalam kitab dia God, yang dia faham bahawa God ini ada anak, ada isteri, dan dia nak terjemahkan God ini sebagai Allah, itu tak boleh. Itu biar kita jelas itu, insya-Allah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbukum wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid. Kata Nabi Isa alaihi salam, aku tidak mengatakan kepada mereka melainkan apa yang engkau perintahkan kepada aku mengatakannya, yaitu sembahlah kamu akan Allah, Tuhanku dan Tuhan kamu, dan adalah aku menjadi pengawas terhadap mereka, yakni dengan membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah selama aku berada dalam kalangan mereka. Kemudian apabila engkau sempurnakan tempohku, maka jadilah engkau sendiri yang mengawas keadaan mereka, dan engkau jualah yang menjadi saksi atas tiap-tiap sesuatu. Para hadirin, para penonton, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah mengingatkan kepada kita satu perkara yang besar. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Kita manusia ini tidak diberi kebebasan oleh Allah secara mutlak. Kita bercakap, kita bertindak, kita buat apa saja pun, kita ada ikatan di dalam agama. Kita berbeza berbanding dengan orientalis, sekularis, dengan orang yang liberal. Kita sangat berbeza dengan mereka. Mereka ini dia tidak ada ikatan. Dia bercakap, ikatan dia logik akal. Kita Islam tidak. Illa ma amartani bih. Ini kita kena ingat. Kecuali apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan perlu kita faham, dalam semua perkara, dalam semua kehidupan kita ni ada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak kahwin, kita tak boleh nak kahwin ikut pandai kita. Sebelum kahwin kita gendong atas motor, berjalan ke sana, berjalan ke sini, bubuh di atas kereta, pergi dulu, siapa ada orang ni duduk sekali dulu. Kononnya nak cek sesuai ataupun tak sesuai, nak ikat sebagai suami isteri, nak berumah tangga. Para hadirin sekalian, itu akal manusia. Allah dia ada cara dia. Cara dia. Kita masuk meminang. Pertamanya kita merisik, tanya khabar dulu, sepitah lalu. Tanya khabar, pergi kampung orang ni macam mana. Ataupun kalau kita zaman sekarang ni, biasanya anak-anak dia cari sendiri. Boleh, tak ada masalah. Dia duduk universiti. Dia duduk, dia tengok siapa yang menasabah, dan dia berkawan lama, begini. Akhir sekali dia nak kahwin. Kalau dia telah merisik ni lama, dia nak kahwin, kena permudahkan kahwin kan. Saya, anak-anak saya kalau nak nikah, bagi tahu ya. Saya bagi green light je, jalan ya. Mengaji tak habis ke macam mana ke, ada nak kahwin. Sejarah saya sendiri pun kahwin waktu belajar, habis pun. Hak tak habis mengaji ni, kalau nikah pun tak habis, kalau tak nikah pun tak habis.
Hak jenis tak habis ni, para hadirin hadirat sekalian. Tak. Hak jenis habis ni dia kahwin habis. Baru ni kita tengok. Baru sehari dua baru ni. Seorang yang umur dia 78 tahun. 78 tahun. Dia pencen dah dia. Dia daftar balik, mengaji balik. Ada cucu dah, ramai cucu. Cucu, ramai. Anak dia ni masuk universiti habis dah. Dia belajar balik. Habis. Ini jenis mengaji habis. Sebab itu kita tak payah buat alasan lah. Kalau anak kita nak belajar, kita kata mu ni baru tahun 3. Cuma kalau tahun 1 tu saya pun tak apa nak sokong. Nanti jadi benda lain pula. Tapi kalau dah tahun 3, dah belajar anak kita nak kahwin, para hadirin, bagilah. Bagilah. Iza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Rasulullah bersabda, apabila datang seorang yang nak berkahwin, sama lelaki ataupun perempuan, nak kahwin, kahwinkan, kata Rasulullah. Percepatkan, jangan kamu tangguh. Sebab kalau kamu tangguh, bimbang, akan berlaku fasad, akan berlaku mungkar yang membawa bencana di langit dan di bumi. Bimbang takut datang fitnah. Ini kita kena, pokoknya kita kena pandailah benda macam ni. Baik, Islam ni ada kaedah. Saya nak sebut ada kaedah dia, ada peraturan dia. Kita nak berniaga, ada peraturan dia, ada kaedah dia. Kita nak berperang, ada kaedah dia, peraturan dia. Kita nak berdamai, ada kaedah, ada peraturannya. Sebab itulah Allah mendatangkan Rasulullah datang ke dunia ini. Rasulullah diceburkan diri dia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bidang yang berbagai-bagai. Rasulullah hidup di zaman tidak ada kerajaan. Itulah dia cara beragama. Macam mana Rasulullah handle kalau kerajaan Islam ni tidak wujud 13 tahun di Mekah Al-Mukarramah. Macam mana Rasulullah handle? Kita kena belajar, kita kena mengaji, dan kita kena ikut cara macam tu. Allah pindah Rasulullah pergi ke Madinah, dianugerahkan kepada Rasulullah kuasa pemerintahan. Macam mana Rasulullah handle? Itulah dia Islam. Kita kena belajar, wajib kena ikut. Berlaku macam-macam masalah. Sampai perang, Rasulullah masuk medan perang. Itulah peperangan dalam Islam. Rasulullah panggil pembesar daripada Yaman masuk Madinah Al-Munawwarah, buat perdamaian. Itulah dia perdamaian dalam Islam. Allah jadikan Rasulullah ini sangat unik. Ada muhajirin, ada ansar. Orang Mekah dengan orang Madinah. Adik kakak sekalian, orang Mekah dengan orang Madinah ni dia baloh lama, ratus-ratus tahun. Orang Madinah dia tak boleh dengar Makki. Makki ni maknanya orang Mekah. Orang Mekah tak boleh dengar Madani. Madani ni orang Madinah. Kalau orang Malaysia dia panggil Malizi. Itu orang Malaysia. Tak boleh dengar. Pasal apa? Dia baloh lama. Lama bermusuh. Orang Mekah nak berdagang pergi ke Syam, orang Madinah rompok. Bukan saja dia rompok harta, kalau ada wanita dia rogul, dia buat macam-macam. Dia bunuh. Begitulah kalau orang Madinah dia nak mari ke sebelah ni, dia kena lalu ikut Mekah Al-Mukarramah. Orang Mekah buat benda yang sama, rogul, bunuh. Kadang-kadang dia berperang. Aus dan Khazraj lebih daripada 100 tahun berperang. Lebih daripada 100 tahun. Macam mana Rasulullah buat? Ini kita kena faham. Rasulullah mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Mempersaudarakan muhajirin dan ansar bukan sejarah dah. Ini wajib kita kena ikut. Muhajirin dan ansar dipersaudarakan oleh Rasulullah. Aus dan Khazraj lebih daripada 100 tahun berperang. Tak tahu ramai mana yang mati.
Ramai mana yang dirogol, ramai mana yang diseksa. Dirogol wanita, kemudian dia letak atas kuda, dia halau kuda ni pergi. Balik kapung dia. Itu kirim salam. Kirim salam. Aus dia rogol, dia letak atas kuda, dia pergi. Kirim salam kepada Khazraj. Kuda ni sampai orang Khazraj kata, celaka Aus. Tak apa, kita akan balas. Dia cari wanita Khazraj, orang Aus ni. Dia rogol, dia buat benda sama, hantar pergi, jawab salam. Dia bunuh orang ni, letak atas kuda, dia ikat, kuda ni balik, kirim salam. Yang sana balah balik, bunuh, letak atas kuda, hantar balik, jawab salam. 100 tahun lebih. Rasulullah damaikan. Sebab apa? Penyatuan ummah. Bersatu ini adalah kewajiban. Wajib. Adik-beradik, kalau kita bertelengkor, wajib dia kena baik semula. Keluarga kita yang besar, ada orang ni bukan jauh, sepupu je, balah dengan sepupu. Allah Subhanahu wa taala buat hak kita balah ni adik kakak sekalian, tak belah mana berbanding dengan Aus dan Khazraj, berbanding dengan Makki dan Madani. Dia ni membunuh siapa berperang. Habis perang dia letih, perang kelik pula. Dia kira salah lagi, kira jawab salah, kira salah, jawab salah dengan cara bunuh, dengan cara rogol. Pun Allah mewajibkan supaya kena bersatu padu di antara satu sama lain. Sebab zaman itu, para hadirin hadirat sekalian, kalau kita tengok geografi kedudukan masyarakat di zaman jahiliyah, di zaman Rasulullah, kalau kita tengok, adik kakak, orang Arab ni majoriti penduduk di Timur Tengah. Di Timur Tengah. Bangsa Arab, bangsa majoriti. Negara dia besar. Kalau kita tengok dalam peta hari ni, balik kita buka peta. Mesir ni macam benua. Macam benua. Rakyat dia pada hari ni, kalau tak silap saya, mencecah kurang lebih 200 juta. Rakyat dia. Ramai. Kita 35 juta ni pun berasa ni. Time dekat nak raya Jen. Kata-kata Allah. Tak boleh tubik. Saya pernah hari raya kedua keluar daripada Bandar Jetih ke Bukit Iyo. Bandar Jetih ke Bukit Iyo ni adik kakak 3 kilo je, 3 kilometer. Lekat kereta situ saya sejam lebih. Mari nak pakai kenduri Kota Baru. Saya kata kalau mari Kota Baru takut balik lusa ya. Lusa takut baru boleh balik. Jen baru 35 juta kita. 36 juta. Dia 200 juta. Ya. Arab Saudi besar, Mesir besar, Libya besar, Iraq besar, Sudan besar. Lepas tu di kawasan Khalij, negara-negara yang kaya raya, Qatar, Oman, Bahrain, Kuwait. Hebat. Dan zaman Rasulullah, kawasan ini adalah kawasan perdagangan. Sumber ekonomi paling besar ini di kawasan ini. Siapa yang menguasai ini? Arab. Siapa yang jadi kuasa besar zaman itu? Bukan Arab. Bukan orang Arab. Kuasa besar Rom, orang Roman. Parsi, orang Iran, orang Parsi. Hak jadi kuasa besar. Sebab apa? Rom dia tak balah sama sendiri. Parsi dia tak balah sama sendiri. Arab perang anak minggu. Tak boleh jadi kuasa besar dia. Ramai duduk dia. Ekonomi kaya raya duduk dia. Tapi dia tak boleh jadi kuasa besar. Sebab apa? Dia berpecah di antara satu sama lain.
sama sebagaimana yang berlaku pada hari ini. Ya, kita baru sambut Usbu' Al-Quds. Kita mengingati perayaan Masjidil Aqsa. Minggu Masjidil Aqsa disambut di peringkat antarabangsa. Syukur, saya rasa betul minggu lepas baru ni hari Jumaat. Macam ni lah minggu lepas baru ni hari Jumaat. Diberi penghormatan besar kepada saya oleh Kesatuan Ulama Islam Sedunia untuk saya buat ucapan secara live. Pukul 5.40 petang di Malaysia. Waktu di Masjidil Aqsa, waktu tu iaitulah waktu pukul 1.40 tengah hari. Lepas daripada dia selesai menunaikan solat Jumaat. Dia minta saya bercakap dan dia pasang skrin besar dalam Masjidil Aqsa. Alhamdulillah, ambonya berasa kecil. Ya. Pasal apa? Yalah tak layak kalau nak kira. Tapi dia minta supaya ambo buat ucapan secara live didengari oleh jutaan manusia. Imam hok duduk dalam Masjidil Aqsa, hok duduk negara-negara Arab lain, dia bagi masa pendek je kepada ambo, dia bagi 10 minit untuk ambo bercakap, di mana ada 28 ulama-ulama seluruh dunia ni bercakap daripada negara masing-masing ditayangkan di Masjidil Aqsa. 28 orang termasuk ambo. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya-Allah kalau kita moga ambo tak pergi lagi Masjidil Aqsa. Sebab ambo pegang pendapat para alim ulama zaman waktu ambo ngaji di Jordan, ulama mengatakan haram pergi Masjidil Aqsa. Saya ambo tak pergi. Ambo tak pergi. Padahal Masjidil Aqsa ni adik kakak, tempat ambo ngaji ni lebih kurang Kota Baru ni gejetih. Kak ya. Ada bah. Gi mari, bawa pasport boleh masuk. Ambo tak pergi. Sebab apa? Aku Dr. Yusuf Qaradawi kata tak boleh, ulama-ulama mufti Arab Saudi kata tak boleh, mufti Jordan Syekh Nuh Qudah, tok guru hamba pun kata tak boleh. Hamba kata aku tak pergi. Dekat ya. Sini tak siapa, sini kau pasir putih ya. Sini kau pasir putih ya, dekat ya. Cuma dia ada border dia bawa pasport boleh masuk. Hamba dan hamba minta pelajar-pelajar sebab hamba ketua pelajar. Hamba kata tak boleh pergi, haram. Cuma ni ada pendapat lain, tak apalah. Zaman tu tak boleh. Pasal apa? Kita pergi ni, kita orang panggil melabur kepada kerajaan Israel. Kita duduk beli barang dia, naik bah dia, naik. Sebab kalau tak naik bah dia tak boleh masuk. Kena naik bah dia, kena duduk hotel dia, kena berapa. Jadi kita menyumbang kepada kerajaan Zionis yang jahat. Jadi apa aku? Alhamdulillah hari Jumaat lepas baru ni pukul 5.40 tepat ucapan hamba bergema di dalam Masjid Aqsa dan kepada masyarakat Arab. Dan satu benda yang saya sebut, saya tegaskan pada minggu lepas baru ni, saya kata orang Arab kena bersatu. Negara Israel kecil je. Adik kakak sekalian kecil je. Kalau macam Dewan Zoo kita ni, Allah yarhamu Dewan Zulkifli Muhammad. Ini bapa pejuang kita. Dewan ni besar kan. Mesir, Chopin sebelah ni. Libya duduk sini. Sudan sini. Arab Saudi lah ni. Qatar, Oman, Bahrain duduk ni. Israel besar mana? Besar tarik cicak. Ya duduk tengah pula tu, bukan duduk tepi, duduk tengah Israel ni. Dia boleh meretah, orang Arab tak boleh meretah. Sebab apa? Saudi serai Yaman. Syria gomo sama sendiri. Mesir molek-molek berlaku orang panggil revolusi yang sangat baik. Lepas tu jatuh. Lepas tu hari ni bunuh ulama apa di Mesir. Sudan sama bala sama sendiri. Iraq gomo sama sendiri. Adik kakak. Libya tak boleh naik perkara ni sebab apa? Kabilah banyak dan mereka ni duduk bala sama sendiri.
Arab Saudi jadi lagu tu pula. Dengan kita tengok macam-macam keluarga di raja perang bunuh sama, berselerok tawuk habis. Israel kecil sama besar tai cicuk duduk tengah-tengah dewan kita ni, ibarat negara Arab ni sama besar dengan dewan. Israel sama besar dengan tai cicuk duduk situ. Kalau kecek mudah pada siuk je berlaku, siuk tak boleh nak hidup dia. Ya. Tapi dah siapa yang jadi kingmaker? Israel. Sebab tu adik kakak Amba beberapa kali sebut dalam ucapan nama, dalam melalui FB, Amba sentiasa sebut Islam mengajar kepada kita bersatu. Islam tidak ajar kita berpecah. Allah Subhanahu wa taala buka peluang yang besar kepada umat Islam di Malaysia supaya kita bersatu padu di antara satu sama lain. Alhamdulillah, dan parti Islam kita bawa agenda ini. Kita bawa, kita kata bersatu, kena bersatu. Tapi akhir-akhir ini kita nampak ada orang tak kenal kat orang ni, tak kenal kat orang ni. Cuma lah ni dia tak musuh dengan kita ya. Dengan PAS tak bermusuh. Tapi kadang-kadang bila nampak bertembur ni, kita pun taruh kebimbangan. Ada pihak yang cuba nak berbaik-baik dengan DAP yang kita tahu parti yang sejarah dia sangat-sangat hitam. Parti yang sangat rasis. 22 bulan dia mereta. Nasib baik tabung haji tak tinggal tabung. Saya bimbang juga takut tinggal tabung cokoh ya. Aset-aset dalam khazanah, dalam tabung haji cuba diterokai, cuba difaraidkan secara yang tidak bermoral di zaman itu. Dan tindakan yang mereka buat ini sangat-sangat rasis. Perkaumannya macam-macam. Kalau saya nak cerita ni panjang berdoa. Tapi tengah-tengah bila kita buat persefahaman di PWTC dulu, kita mengatakan umat Islam ni wajib kena bersatu. Sebab apa kita bersatu? Bukan isu, bukan sekadar isu politik ini semata-mata. Tetapi bersatu ni kita kena ingat, dia adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan kita bersatu. Sama sebagaimana Allah mewajibkan kita salat, Allah mewajibkan kita berpuasa, mengeluarkan zakat, menyempurnakan ibadat haji, sama-sama datang daripada Allah. Dan dalam Quran ini tidak ada satu ayat Allah mengajar boleh kita berpecah. Tak ada. Tapi itu saya kadang-kadang bila ada pihak yang cuba dekat dengan DAP, dia kata dia boleh kerjasama dengan itu, boleh ini, boleh. Para hadirin sekalian, ini adalah satu tindakan yang tidak profesional. Dan hari ini saya menyeru supaya seluruh rakyat Malaysia ini supaya tidak terpedaya dengan hasutan-hasutan yang tidak baik ini. Yang tidak mempunyai asas, yang cuba nak memecah belahkan kesatuan umat Islam. Kadang-kadang dia disebut, rakan-rakan kita daripada UMNO dia sebut, tak boleh, dia kata dengan bersatu ni tak boleh. Gini. Tak boleh. Sebab apa? Dia kata bersatu ni itu ini. Para hadirin, baru ni saya jawab agak kerah jugalah bila berdepan. Saya kata PAS sebagai perjuangan Islam, kita ikut landasan agama dan kita nak laksanakan agama dalam konteks penyatuan ini. Saya sebut. Saya kata PAS kita tak lupa peristiwa Memali. Peristiwa Lubuk Merbau. Ayah saya terlibat. Cuma tak terbunuhnya. Dan saya sendiri waktu itu beberapa kali saya pergi Memali. Beberapa kali.
dibawa oleh ayah saya. Dan saya tak nampak bahawa Syahid Ustaz Ibrahim Libya ini dia bawa ajaran hala kepada komunis ke ataupun dia nak buat revolusi tak tentu pasal apa. Tak. Tapi di Memali ni asalnya kubu UMNO, tapi bila Allah yarham Syahid Ustaz Ibrahim Libya ni pergi, UMNO jadi lemah situ dan PAS ini berkembang dengan pesat, dengan baik, menyebabkan diserang sampai dibunuh. Saya sebut PAS tak lupa. Tapi dalam isu kita nak bersatu orang Islam ini, kita sanggup untuk lupa. Sejarah kita tak lupa, tapi kita maafkan. Saya kata janganlah kamu bila berkelahi dengan bersatu ini sampai tahap kita nak langgar syariat daripada Allah, kita nak langgar prinsip dalam agama kita yang mengajar supaya kita bersatu. Kita nak balik supaya kita berpecah sebagaimana sebelum daripada ini. Kita tak faham ke? Daripada zaman merdeka sampai sekarang kita berpecah. Orang Melayu berpecah. Siapa menguasai ekonomi? Bukan saya nak bercakap perkauman. Tak. Tapi kena khabar. Biar pakat khabar. Kita berpecah sama sendiri. Subsidi padi, baja, racun. Orang tak bagi kepada kita. Orang tak bagi. Dah. Akhir sekali ada orang boleh buat padi, ada orang tak boleh buat. Ada tanah padi di Pasir Putih terluah tanah padi. Itu sejarah. Sekarang ini naik pokok getah. Sebab apa? Sebab kekejaman, kezaliman yang dilakukan oleh kerajaan yang memerintah di zaman itu. Tapi untuk kita memartabatkan Islam, kita boleh maaf. Jadi kalau demo tak boleh nak maaf dah kepada rakan-rakan bersatu. Dan bersatu ni saya bukan nak bela dia, tak. Dia keluar daripada UMNO pergi. Yalah, bila orang tengok bahtera UMNO ni, ada orang kata karang, ada orang kata ni, ada orang nak menyelamatkan diri macam-macam lah bila dia pecah. Ada yang tak turun atas kapal, sekarang dia kata tak pecah lagi ni, nak karang pun tak terpulang lah. Tapi maknanya bukan saja orang keluar ni nak mengkhianati. Saya nampak tak. Masing-masing nak menyelamatkan negara, nak menyelamatkan rakyat. Dan kita buat kesatuan ini, penyatuan antara ummah yang ditaja oleh PAS, oleh Parti Islam ini adalah untuk kekuatan ummah. Bukan untuk kekuatan PAS dah. Ini syariat, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bersatu. Jadi saya minta kepada umat Islam dalam negara kita terutamanya dan seluruh rakyat secara umumnya supaya tidak terpengaruh dengan hasutan-hasutan yang tidak bertanggungjawab. Hasutan untuk kerjasama dengan DAP, kerjasama dengan PKR, nak ambil balik Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Saya difahamkan ada jaminan-jaminan untuk menyelamatkan pihak-pihak tertentu yang terbabit dengan mahkamah. Para hadirin sekalian, ini bukan zaman kita. Zaman sekarang ni zaman intelektual. Zaman rakyat yang tahu menilai mana yang baik, mana yang buruk. Zaman rakyat nak melihat bangsa Melayu Bumi Putra ini bangkit di negara mereka sendiri telah bermula. Dan kita kena teruskan agenda ini. Kena bangkit. Jangan kita hanyut dengan kancah politik yang tidak menentu. Dan saya minta kepada semua pihak supaya berpolitik dengan matang. Jangan kita ikut nafsu. Jangan kita ikut dendam politik yang ni. Kalau ikut dendam, PAS paling banyak berdendam. PAS paling banyak berdendam. Kalau nak ikut. Tapi alhamdulillah kita disekat oleh sekatan syariat. Ada garis panduan dia. Sebab itulah Allah menyebut illa amartani bih. Ada perintah daripada aku yang aku perintah. Kamu kena ikut benda ini.
Jangan kamu ikut perasaan kamu. Kita nak bercakap, ada garis panduan dia dalam agama. Kita nak bertindak, ada garis panduan dalam agama. Saya harap dalam isu perpaduan ini, semua pihak balik kepada agama Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya kira cukuplah sekadar itu pada pagi yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang saya sebut akan menjadi panduan kepada saudara dan saudari yang hadir secara bersemuka, dan menjadi panduan kepada semua follower-follower melalui Facebook, Twitter dan seumpamanya. Mudah-mudahan insya-Allah di pagi Jumaat yang sangat mulia di akhir Sya'ban, tak lama lagi kita akan masuk Ramadan Al-Mubarak. Kita mengharapkan kedua-dua bulan ini menjadi bulan yang memberi kekuatan kepada umat Islam, bulan yang akan disatukan hati-hati manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sekadar itu saja yang dapat disampaikan. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna fahma, Allahumma zidna rizqan halalan tayyiba. Allahumma inna na'udzubika minal ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma man arada bihadzal din khairan fawfiq ila kulli khair, wa man arada bihi syarran fakuzu akza azizim muqtaririn ya rabbal alamin. Allahumma wahid sufufal muslimin wa alif baina qulubihim kama allafta bainal muhajirin wal ansar. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah kedua-dua tangan kami yang penuh dengan dosa ini, agar kamu ampunkan segala dosa-dosa kami, ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa dua ibu bapa kami, dosa datuk nenek moyang kami, keturunan kami yang telah meninggal dunia menghadap-Mu, ya Allah. Tidak ada yang paling diharapkan oleh mereka ini kecuali keampunan daripada Kamu, ya Allah, ya Ghaffar, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah amalan-amalan yang kami lakukan pada hari ini menjadi amalan yang akan memberi manfaat kepada dua ibu bapa kami yang telah meninggal dunia, juga kepada datuk nenek moyang kami, keluarga kami, seluruh umat Islam, muslimin dan muslimat yang hidup ataupun yang mati, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati umat Islam di negara kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati umat Islam yang bergaduh di dalam negara kami ini, ya Allah. Jadikanlah agenda agama ini mengatasi agenda politik yang sempit ini, ya Allah. Jadikanlah agenda politik ini berteraskan kepada agama-Mu, ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Jangan sekali-kali kamu jadikan agenda politik mengatasi agenda agama-Mu, ya Allah. Wahai Allah, Tuhan yang mengatur segala perkara di langit dan di bumi, aturkanlah kedudukan kami di dunia ini, ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Jadikanlah perjuangan yang kami perjuangkan ini, ya Allah, perjuangan yang mendapat pertolongan daripada-Mu, ya Allah. Sebagaimana Kamu telah menolong banyak kumpulan-kumpulan Islam sebelum daripada ini, ya Allah. Kamu memberi kemenangan kepada umat Islam di dalam peperangan Badar walaupun mereka sangat minoriti, ya Allah. Peperangan Uhud dan semua peperangan-peperangan yang berlaku di dalam sejarah Islam ini, ya Allah. Kemenangan ini kurniakanlah kepada kami, ya Allah. Kamu sentiasa mengatur kami ini ke jalan yang lebih baik, ya Allah. Teruskanlah aturan ini, ya Allah, supaya kami memperolehi kemenangan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, murahkanlah rezeki kami, ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah daripada diri kami segala penyakit, segala fitnah, segala malapetaka, ya Allah. Hindarkanlah segala-gala ini daripada kami, ya Allah, supaya kami menikmati keamanan, kedamaian, kemakmuran di dalam negara kami ini, ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal kafirin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wa la taj'al musibatana fi dinina wansurna 'ala man 'adana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.